Okey, ini cerita bank negara. Cerita bank negara, moratorium. Moratorium ni, moratorium pinjaman, pinjaman bank ya. Moratorium bank negara mengatakan moratorium akan tingkatkan kos keseluruhan pinjaman. Ingat ya, kita dekat Malaysia ni ada dua kali moratorium pinjaman. Sekali masa fasa 1, masa apa ni PKP 1.0, dan sekarang pada PKP 3.0 dia ada satu lagi moratorium. Ada dua moratorium ni, dua-dua ada perbezaan. Saya tak faham macam mana boleh ada wujudnya dua moratorium ni. Okey, pada moratorium pertama, kita nampak bank negara ada satu kuasa, ada satu macam apa ni? Kekuatan untuk menekan bank untuk supaya memberikan penangguhan. Moratorium ni adalah penangguhan. Penangguhan di maknanya kalau you tangguh 3 bulan atau 6 bulan cerita dia, you akan dibayar you akan tambah you punya masa tu 6 bulan tu di belakang, contohnya loan you katalah loan you ada apa ni 2 tahun contoh dia. Tapi you tangguhkan 6 bulan, maknanya jadi you punya loan akan jadi 2 tahun 6 bulan kemudiannya cerita dia. Tanpa merubah apa-apa kos, tanpa berubahkan apa-apa bayaran tambahan sebagainya. Itu fasa 1. Itu pada PKP 1.0. Tapi pada PKP 3.0 ini, aku tak tahu apa jadahnya dengan Bank Negara Malaysia, apa yang ada bangang ataupun Bank Negara dah tak ada gigi sebagainya, kan? Satu harimau atau singa yang tak ada gigi, sampaikan bank komersial boleh mempusingkan cerita. Sedangkan masa PKP 1.0 itu hari, bank-bank komersial untung ratusan juta, kan, bilion dengar ceritanya, untung atas pinjaman orang cerita dia. Tapi kali ni cerita dia terbalik cerita dia. Bank negara macam tak ada buat apa-apa, tak ada tekan apa-apa. Dia benarkan bank-bank ni mengenakan, dia kata alasan bank tak dia kena tidak boleh mengenakan faedah berganda. Betul, compounding interest, betul. Dulu pun tak ada compounding interest, kan. Faedah penalti pun tak ada juga itu. Dulu tak ada juga. Tetapi sekarang ni dia sungguh buat, bila moratorium yang baru ni dia kata, okey, anda akan, katalah dia sambung satu nilai, dia suruh sambung satu nilai, lepas tu dibayar fees atas nilai tu. Kalau dulu tak, cerita dia. Kita bayar fees yang sama, cerita dia. Tapi kali ini dibayar fees tambahan daripada nilai yang lain dan dipanjangkan lagi masa, cerita dia. Okey. Jadi cerita dia nampak macam nampak macam uh, kita macam tertekan, kan, dipaksa untuk mengambil apa ni pembiayaan ni, untuk apa moratorium ni, untuk tarik kan supaya bank akan untung lagi. Bank akan untung banyak, cerita dia. Kalau you all tengok dekat sini, cerita dia, kan. Example sini dia kata 30 tahun punya hutang loan rumah, dia kata yang approve pada Jun 30, fixed interest pada 4%, lebih kurang 12,000. Tapi you sepatutnya bayar dalam 360,000 dalam interest dalam masa 30 tahun. Itu ikut masuk dah prinsipal sebagainya. Tapi kalau ambil moratorium yang baru ni cerita dia, moratorium 3.0 ini, kan, engkau akan ditambah 6,000 lagi. Kan? 6,000 tambahan interest kepada bank. Sepatutnya interest kekal cerita dia. Sebab you bayar nilai yang sama, cuma masa tu di loop, apa ni, di loop kan, dikosongkan semasa tu. Kata 6 bulan tu dikosongkan tapi ditolak kat belakang. Tapi kali ini tidak. Nampak gayanya bank komersial telah berjaya memainkan apa apa ni kelemahan dalam Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia tak guna sekupang pun, daripada gubernur sampai ke bawah-bawahnya, daripada menteri kewangan sampai ke bawah-bawahnya, memang tak boleh pakai punya cerita dia. Simple benda. Memang celaka cerita dia. Aku terang-terang cakaplah, aku tengok pun tak tahu cerita dia. Lepas itu dia kata, kan, dia kata syarat-syarat dia mesti, dia kata tak ada tunggakan yang apa melebihi 90 hari. Bang, kita dah setahun lebih bos cerita dia. Kita dah setahun lebih dah stuck cerita dia. Nak cari orang yang tak apa ni, tak tertunggakan bayaran dia tu kurang daripada 90 hari tu, macam tak ada cerita dia. Macam tipu cerita dia. Susah nak jumpa cerita dia. Kebanyakan orang sangkut. Malah yang lebih 90 hari pun cerita dia. Kan? Lepas itu dia kata, okey, kelulusan ini dia kata tak akan beri kesan pada SIKRIS. Kan? SIKRIS memang dia tak ada. Itu sebab SIKRIS bank negara. Tapi SITOS listed dekat atas tu. Cerita dia. Dia kata, okey, defaulter dipanggil. Dia tulis kat situ, cerita dia. So, dibayangkan, dia kata, siapa yang memiliki tunggakan bayaran selebih 90 hari digesa menghubungi agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Ini AKPK ni lagi celaka punya services. Sorry to say lah. Ini kenyataan cerita dia. AKPK memang lagi celaka. Sebab bila you masuk je nama dekat AKPK,
You akan stuck, you akan kena cucuk hidung, you akan kena tekan gila-gila dengan AKPK, dengan bank cerita dia. Dan ramai yang benda tu cerita dia. Aku ingat lagi satu kes member aku lah cerita dia. Okey, member aku ada rumah. Rumah dia dinilaikan tak, dia ada satu loan rumah bernilai lebih kurang dalam 150,000 kata silap aku lah. Okey, 150,000. Tapi dia ada rumah dia tu harga dalam masa dia beli dia lebih kurang 300,000 tapi bila dinilaikan pada harga pasaran lebih kurang dalam 480,000 lebih cerita dia. Okey, fine. Loan dia tadi 150,000 dalam itu 400 lebih. Okey, apa yang dia bagi? Dia bagi cadangan kepada AKPK. Dia kata dia nak jual rumah tu kan, supaya dengan duit rumah dia jual rumah tu boleh membayar dia punya loan dan juga apa ni, boleh menyelesaikan loan dia yang tertunggak dia tu, settlekan semua, close. So ada lebihan tu bolehlah dia nak survive, nak beli rumah lain ke apa kan. Tapi AKPK kata settlekan dulu loan baru boleh jual rumah. Kejadah apa sistem dia ni AKPK, bukan nak bantu orang cerita dia. Nak tekan orang lagi ada cerita dia. Ini memang aku AKPK memang aku nak maki direct cerita dia. That's why sekarang ni aku nak maki juga Bank Negara Malaysia sebab tak ada telur. Ada gubernur pengecut cerita dia. Ada Menteri Kewangan lebih pentingkan kepada bank-bank sebab dia dulu bank. Dia bos bank dulu, CEO bank. Kan? Memang dia akan pentingkan bank juga cerita dia. Sekarang ni apa cerita dia? Moratorium ni. Serupa tak ada gunanya cerita dia. Tak payah letak nama moratorium boleh tak? Cakap senang je cerita dia. Oh, ada pakej perlindungan. Kalau pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, moratorium tu ada ditanggung apa ni oleh kerajaan, tapi ini tak, semua loan tu kita yang tanggung, kita rakyat yang tanggung, kita tanggung sendiri, tapi tiba-tiba kerajaan claim, inilah bantuan daripada kerajaan. Kepala jadahnya kerajaan apa ni loan apa bantuan daripada kerajaan. Sebab loan tu sebagainya daripada kita sendiri, kita yang bayar semua. Kan? Apa kejadahnya dia? Aku memang bengang betul dengan benda dia motorism. Dia dragkan satu faedah, lepas tu dia kenakan faedah atas benda yang dia dragkan tu. You tak you adjustkan you punya loan moratorium selama 6 bulan tapi dia kenakan faedah atas pindahan tu cerita dia. Sepatutnya tak adalah nilai yang sama sepatutnya. Katalah you punya loan tu banyak itulah cerita dia. Tapi ini tidak cerita dia. So this bullshit cerita dia. Tuan-tuan cakap lah. Okay, Assalamualaikum.